kita tumpu pilihan raya kecil ini isu rakyat, isu Kajang. Apa yang perlu kita lakukan? Kajang sempadan Kuala Lumpur, Putrajaya. Apa yang patut diberi tumpuan oleh negeri dan yang kita dituntut dari kerajaan persekutuan. Kemudian masalah nasional, harga barang, bagaimana kos yang meningkat kerana dekat dengan kota Putrajaya dan Kuala Lumpur, dan bagaimana beban hidup rakyat. Ini tumpuan kita. Berbeza daripada jentera UMNO, saya tidak bermaksud untuk ulas mereka, kerana belum apa-apa dah bangkit dah semua kutu-kutu lama tu dia bawa untuk cerca pribadi saya. Jadi saya ingat memadai kita sebut begitu saja, dan kita tumpu dan fokus dalam kerja kita. Orang tanya saya dan tak salah tanya, pasal apa no? Kamu ketua pembangkang, kata tak jadi Perdana Menteri. Ini dia dulu ni pasal Tayyip Erdogan, dia start sebagai Mayor Istanbul, naik jadi Perdana Menteri. Ahmadinejad, Mayor Tehran, naik jadi Presiden Iran. Ni Gubernur Jakarta Jokowi sekarang dah dikatakan calon Presiden Indonesia. Anwar Ibrahim, pemangku Perdana Menteri, turun jadi adun. Pasal apa ni? Saya jawab, dalam perjuangan ini atas bawah, jangan adun. Penjara pun sudah. Tak ada. Jangan kita anggap kerja dan khidmat itu pada pangkat dan martabat. Kalau diamanahkan, diminta oleh kawan-kawan khidmat, ada strategi, kita buat. Alhamdulillah, nampak strategi ini berkesan. Sebab mereka dah tumpu hanya nak menyekat kemarahan kita ke Putrajaya, menggunakan pelbagai hujah, terutama kaum dan agama, menyerang Selangor dan Pulau Pinang. Bukan sebab Tan Sri Khalid dan Lim Guan Eng itu sahabat-sahabat saya, tapi tak adil. Mau tidak mau, Ketua Menteri Pulau Pinang dapat 2/3 daripada sokongan. Boleh lagi ada kelompok-kelompok gerombolan tak bertanggungjawab pergi serang pejabat, tandang cermin pejabat kontong. Tak ada tindakan untuk mempersulit, nak menyekat kita daripada melangsungkan kerja-kerja kita. Di Selangor, satu persatu halangan, dan walaupun Tan Sri Khalid mampu mengurus ekonomi dengan baik banding dengan menteri-menteri besar sebelumnya, memang kita tak boleh nafikan pengurusan ekonomi, kebersihan dia, menolak rasuah dan penyelewengan, itu memang kita tabik salut hormat kepada keupayaan Tan Sri Khalid. Tetapi itu tidak menyekat atau menghalang UMNO dan BN untuk terus menyerang, mendekat, mempersulitkan kerja-kerja. Air sampai sekarang tak selesai rundingan, sehingga kan kita merasakan perlu kita berikan suntikan kekuatan politik di negeri Selangor. Saudara, ini kejutan yang kita berikan, bahawa Selangor akan kekal sebagai kubu pertahanan terpenting Pakatan Rakyat. Baik PAS atau DAP atau keadilan, kita mesti kerja sebagai satu pasukan dan kita lonjakan. Saudara, dan kita harus perbaiki apa yang dilakukan, baik dalam ekonomi. Ekonomi ini bukan angka, bukan data, bukan kadar pertumbuhan, tetapi ialah soal khidmat dan kepedulian terhadap rakyat. Ini. Dan kalau kita dapat lakukan ini dan selesaikan masalah-masalah. Saudara, saya Melayu, semua orang tahu saya orang Islam. Walaupun kempen mereka di kawasan Melayu ini, kita Sodata, Tokoh Hadi, ini semua seolah-olah boneka DAP, tak berani buat apa-apa. Saudara, apa masalah kita? Saya dah ulang berulang kali,
Masalah kita apakah orang Cina atau orang Melayu atau India, orang asli, Dayak atau Kadazan? Tak. Masalah kita ialah pemimpin yang rakus dan rasuah, yang menekan rakyat, yang mencuri harta rakyat. Ini masalah kita. Tak kira kaum. Harga barang naik, itu menekan semua rakyat. Betul. Kesusahan yang dihadapi oleh rakyat, itu tak kira Melayu, Cina, India. Betul, itu betul. WJP 5330. Oh tak ada kan kita angkat WJP 5330. Ini yang kita harus tekankan, ya. Saya duka cita, ya. Kadang ada usaha untuk pertama yang bagi kita gaduh di antara tiga parti. Ya, itu politik. Kemudian suruh gaduh segi kaum. Sekarang suruh gaduh segi agama. Inilah maka kita memikirkan ketikanya di mana pimpinan, bukan saya seorang, pimpinan Pakatan Rakyat turun, pertahankan Selangor dan bawa perubahan yang sepatutnya. Ada masa panjang lagi yang akan saya jelaskan. Orang kata calon, ya. Jan Ming bukan tak calon ni tak ada cakap banyak, takut silap. Tetapi seperti mana sudah tahu, memang oleh kerana kejutan banyak orang tanya. Ada yang kata Anwar ada tamak, dia nak sangat, Don pun dia nak, Parlimen pun nak, Menteri Besar dia nak, Perdana Menteri dia nak, macam-macam dia kata saya. Sudah. Oh ada yang nak, ni dia ada 3 bilion ni, duit negeri ni, ini dia nak sangat ni. Dah. Saya Menteri Keuangan 8 tahun. Kalau kita Menteri Kedarah apa ambil lah. Jadi bukan itu. Umur saya tak mungkin lagi. Saya rasa dengan kawan-kawan kita, ya, dalam pakatan pasti fikir adalah kita nak terus tingkatkan khidmat kita, ya. Dan kita kena ada kekuatan ekonomi dan politik di negeri Selangor. Dan saya telah sebut berulang kali, orang tanya macam mana Tan Sri Khalid. Saya Tan Sri Khalid, peranan dia baik. Peranan orang macam ini mesti diteruskan. Apa bentuknya, apa semua kita bincang. Seperti mana yang disebut oleh kawan-kawan, kita selesai satu persatu. Yang pertama nak selesai pilihan raya. Saya ingat boleh selesai cepat. Suruhanjaya pilihan raya dia bagus betul. Untuk Anwar Ibrahim ni dia bagi masa panjang. Ya, dia tak nak pilihan raya, bagi sampai letih. Ini dalam sejarah, ini pilihan raya kecil yang paling panjang sekali. Kita nak komplain tak boleh, sebab dulu kita minta tempoh kempen panjang, dia bagi panjang semua. Pandai, ya. Kita minta panjang masa pilihan umum, saya berentak bukan susah, tuntut minimal 2 minggu gini. Sekarang dia pergi 1,5 bulan ambil kamu. Tak apa, kita sabar. Dan tentunya kita tak akan mulakan kempen sehingga penamaan calon, tapi kita bagi penjelasan dan penerangan kerana mereka telah serang kita terus terang dalam media dengan begitu kasar sekali. Jadi saya kata kita nak cari konsensus ni, maknanya dalam soal kaum jangan gaduh lah, jangan soal agama. Macam di Selangor, orang tanya saya apa nak buat, kedudukan Islam, agama negeri, bukan cakap jangan pertikaian, kita mesti martabatkan, imarahkan masjid, tingkatkan pengajian Islam, tak ada masalah. Dari peringkat sekolah rakyat sehingga ke universiti, buat, perbanyakkan, tak ada masalah. Tetapi dalam masa yang sama, jamin jangan ada seorang anak Selangor, baik dia itu Kristian atau Hindu atau Buddhis, dianggap teraniaya atau dilarang untuk menjalankan kegiatan agama masing-masing. Itu jaminan kelembagaan dan kita tetap pertahankan. Bukan maknanya bila saya kata saya jamin kehidupan bagi orang Buddha, Hindu, Kristian, saya korban Islam, tak. Saya percaya kerajaan Selangor sekarang dan lebih-lebih lagi ada perubahan untuk kita tingkatkan lagi program itu. Saya yakin ini kena buat, ya. Kalau tidak, masalah moral, masalah sosial, masalah disiplin anak-anak itu berat. Kekeliruan tentang Islam, Allahu Akbar, hidup Melayu, tunduk punggung dekat Amerika. Akhlak Islam macam mana? Ya,
Kalau akhlak Islam ini tidak membolehkan. Dia ada kaedah dia. Ya. Sebab itu soal akhlak penting. Bagaimana kita nak tahu akhlak penting dan penting? Melalui pendidikan. Jadi kepada kawan-kawan kita orang Kristian, Hindu, Buddha, saya kata don't worry, kita kena enhance, tingkatkan mutu pengajaran, kefahaman, amalan, penghayatan Islam di kalangan orang bukan Islam. Di kalangan orang Islam. Dalam masa yang sama, orang bukan Islam dia nak pertahankan hak dia, gereja dia, kuil dia. Ini kita jangan mempersulitkan, jangan jadi masalah. Cara kita nak tunjuk kita hebat, baling molotov koktail kat gereja, lagi orang menyampah. Saudara, tadi dalam tazkirah Maghrib tadi saya cerita tentang 9 wali Songo Jawa, the 9 saints of Java. Sejarah Islam dikembangkan di Pulau Jawa. Masa itu orang Jawa majoriti Hindu Buddha. Wali Songo ini sampai ke Sunan Derajat, wali ke-9. Ini dong kata saya wali ke-10 lah. TV3 keluar kan ada anu kata yang baik dia. Wali ke-9 Sunan Derajat, apa dia? Dakwah dia, kesabaran dia, kebijaksanaan dia, sehingga orang tertarik, orang ikut. Saudara, kalau sudah pergi maki hamun orang, ugut orang, you shut up, you cannot do this, you cannot do that, this is my country, ketuanan Melayu. Orang lagi menyampah. Kalau waktu seorang nak kembangkan Islam, ada orang bukan Islam nak dengar. Jangan harap nak dengar. Dakwah ini prinsip Al-Quran apa? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'azatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ini cara dia, bijaksana, wisdom. Kalau nak argue dengan perkataan yang baik. Itu prinsip dan kaedah dakwah. Jadi yang dia nak kembangkan Islam macam ini apa dia? Orang menyampah. Islam ini dapat menarik orang. Bukan orang Islam, orang bukan Islam tengok, oh adil, oh baik, oh akhlaknya Islam, oh pemimpin Islam, oh bagus, tak curi balak pun bagus betul. Yang ni Islam hayati Rasulullah SAW, balak hilang 1,000 ekar. Jadi sebab itu kita nak Selangor dalam keupayaan kita, tingkatkan kefahaman. Orang bukan Islam jangan bimbang kalau orang Islam itu buat pengajian, tingkatkan kefahaman. Jadi masalah ini ialah kerana semi-literate. Jadi sebab itu kita kena kembalikan. Tetapi kita kena bagi keyakinan, saudara. Orang Kristian ke Buddha ke Hindu di Selangor ni bukan duduk 50 tahun. Ada yang dah 100 tahun, ada yang dah lebih. Bagi dia keyakinan, bagi dia rasa dia ini anak negeri, dia tak ada tempat lain. Give them that respect that is due as citizens of Selangor. Ini saja yang kita pertahankan, nothing more. Ya. Jadi bagi saya ini isu besar. Kemudian isu ekonomi, sudah. Orang tanya, oh kamu pandai sangat ekonomi. Ya, ini. Kian Min mohon ada di ekonomi hatta semua boleh jawab. Macam mana nak buat? Oh, maka di malam dalam pergi round. Sekarang ni setiap malam datang ke Bangi dengan Kajang. Nak jaga apa? Nak jaga harga barang, kawal. Nak pantau jangan naik. Ingat pantau, dia balik barang tak naik. Menam otak. Ya, pergi round. Oh, semua pegawai semua datang. Round kedai semua. Naik berapa harga itu. Betul. Ya. Sedikit lagi orang belajar goreng pisang. Ya. Harga sate berapa? Gak yang makan. Itu. Saudara, harga gula macam mana nak sebut? It is a political decision. Ini keputusan dasar. Macam mana nak turun harga gula? Hentikan monopoli gula. Sekarang ni saya beri contoh tadi. Seluruh Kajang seorang dia kontrol durian. Dia seorang je meniaga durian, orang lain tak boleh meniaga. Dia kata RM4, RM4, RM6, RM6. Siapa nak lagi? Kamu tak nak, jangan beli. Tapi kalau jual durian tu berpuluh-puluh warung, kamu jual RM4, dia jual RM3.80.
Kamu jual RM5, orang cari yang RM3.80. Gula apa macam tu lah. Janganlah bagi kat saya Mokhtar seorang. Ya. Saya ingat nak bagi, kalau panggil ni orang UMNO ni saya bagi kursus ekonomi sikit. Begitu harga barang. Kita buat di Kajang boleh tak? Boleh tak? Kalau tidak monopoli, boleh turun. Itu isu dia. 3 malam sudah, saya dengan Mahfuz, Datuk Mahfuz dengan Datuk Johari Abdul. Kalau tak semalam ramai-ramai lagi yang di Kedah, 10,000 pesawah padi berhimpun. Pesawah padi ni siapa? Melayu. Melayu mana? Melayu miskin. Hidup Melayu dia. Nyampah dia dengar. Ya, betul. Bila saya kata hidup Melayu, semua gelar Allah. Janganlah Datuk kesian dekat kami. Dia kata hidup Melayu pun kamu marah. Dia bukan marah, letih kami dengar. Sebab apa? 23 tahun. Tahu tak? 23 tahun harga padi tak naik. Hidup Melayu. Siapa punya? Beras. Pernah. Siapa punya? Itu pun sokong UMNO. Itu berharap. Jawab pandai. 23. Yang naik dulu 23 tahun. Kebetulan masa tu saya Menteri Keuangan, Timbalan Perdana Menteri. Masa itu saya jumpa ada orang tengah marah. Saya pun bertinggu dalam makan nasi dengan orang. Saya nak pergi duduk tempat VIP pun saya takut. Orang tengah marah. Naik. Itulah akhir 23 tahun yang lalu. Sudah. Tapi bila sebut negeri Melayu, ketuanan Melayu, jangan siapa gugat. Bukan main. Kamu gugat. Nah, tunjuk punggung Amiga. Nanya Amiga. Demam 3 hari. Sudah. Bagaimana nak tolong dia? Tolong import beras 1 tahun untung berapa ringgit? 700 juta ringgit. 1 metrik tan untung boleh 600 ringgit. Kata jadi 600 juta ringgit. Bagi dekat siapa? Saya Mokhtar. Tak boleh ke bagi kepada Persatuan Peladang, pesawah di Kedah, di Kelantan, di Sekincan, di Selangor? Tak boleh. Kemudian menteri datang. Harga padi kontrol. Pantau. Kan saya kata otak keluar TV3. Ini yang kita nak kena jelaskan. Jadi mudah-mudahan kita faham. Jangan pandang ringan. Kerana kebetulan nasib saya. Bila beritahu kat Aziza, Bang Kajang, Allah, dia terus yang rasa letih. Teruk. Jadi kesian. Dia tak upaya, dia kata macam mana nak buat. Nanti kita kena maki, kena fitnah. 25 minit TV3. Anwar Ibrahim. Tak ada orang lain kat Malaysia ni. Ceritalah urus semua sekali. Apa-apa lain tak ada orang aja. Semua cari Yahudi, dia agent Cina, dia pergi jumpa Pop Francis, Kristian. Kemudian dia begitu, dia Hindu. Kemudian dia jantan, perempuan, lembu pun dia main. Haramnya dah semua. Jadi, tapi aku kita gurau, macam nak buat, letih ke nak jawab. Kita tumpu isu apa? Beras, gula, tepung, gaji. Di Kajang apa? Trafik, kemudahan asas. Hal-hal ini kita bagi perhatian dan saya sedaya upaya insya-Allah akan buat apa yang saya mampu dengan kerjasama dan doa Ustaz.